النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Air matamu mengalir laju, perlu membasah tubuh dan baju. Jihadmu sehabis usia tenaga, belum jua puas hingga umat di syurga. Ujian rataan jiwamu, memilih bersama fuqara masakin. Nikmat dunia kau sungguh berpada, wahai insan mulia ya Rasulullah. Allah yang Maha Esa, yang wujud ada, tidak mensiakan segalanya. Kau bersembah karenanya, disambut semua dengan puji-pujian. Allah yang Maha Kuasa, tak dibiarkan dirimu dihina. Kau dimuliakan sebagai kekasih Allah yang Maha mencintai. Allah yang Maha Esa, yang wujud ada, tidak mensiakan segalanya. Kau bersembah karenanya, disambut semua dengan puji-pujian. Allah yang Maha Kuasa, tak dibiarkan dirimu dihina. Kau dimuliakan sebagai kekasih Allah yang Maha mencintai. Allah memi'rajkanmu melihat nur yang mulia. Allah memi'rajmu melihat syurga dan kenikmatannya. Allah memi'rajmu menitip hadiah salat. Allah memi'rajmu merawat duka, meneguhkan jiwa.
masa, tubuh dan baju. Jihadmu sehabis usia tenaga, belum jua puas hingga umat di syurga. Ujian ratahan jiwamu, memilih bersama fuqara masakin. Nikmat dunia kau sungguh berpada, wahai insan mulia ya Rasulullah. Allah yang Maha Esa, yang wujud ada, tidak mensiakan segalanya. Kau bersembah karenanya, disambut semua dengan puji-pujian. Allah yang Maha Kuasa, tak dibiarkan dirimu dihina. Kau dimuliakan sebagai kekasih Allah yang Maha mencintai. Allah yang Maha Esa, yang wujud ada, tidak mensiakan segalanya. Kau persembah karenanya, disambut semua dengan puji-pujian. Allah yang Maha Kuasa, tak dibiarkan dirimu dihina. Kau dimuliakan sebagai kekasih Allah yang Maha mencintai. Allah memi'rajkanmu, melihat nur yang mulia. Allah memi'rajmu, melihat syurga dan kenikmatannya. Allah memi'rajmu, menitip hadiah sorak. Allah memi'rajmu, merawat duka, meneguhkan jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya kasihi Umi Ustazah Nur Hafizah binti Musa, yang saya raikan hadirin hadirat sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Salam Ramadan Karim. Mudah-mudahan amal kita, siyam kita, qiyam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bernilai ibadah. Suka untuk Solehah mengingatkan bahawa jangan lupa untuk sharekan live ini kepada kawan-kawan kita. Dan apa khabar Umi?
Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Jadi insya-Allah pada hari ini Umi tidak keseorangan. Umi ditemani oleh Soleha insya-Allah. Dengan tajuk kita pada hari ini, masya-Allah Soleha rasakan bahawa tajuk hari ini begitu menarik dan dekat dengan Umi. Kenapa tajuk kita pada hari ini ialah Ramadan di bumi Urdun. Okay, Soleha cerita sedikitlah. Umi Umi universitinya di Jordan. Jadi insya-Allah Umi hari ini akan ceritakan sedikit pengalaman Umi Ramadan Umi di Jordan. Jadi insya-Allah tajuk kita pada hari ini sangat berkait rapat dengan menuntut ilmu. Dan Soleha nak suka untuk Soleha kongsikan bahawa wahyu yang pertama ialah Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan kamu. Jadi apa signifikannya? Iqra ini dengan wahyu yang pertama menunjukkan bahawa dengan membaca kita dapat menambah ilmu. Dan dengan membaca, dengan menuntut ilmu, maka Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat darjat orang yang berilmu. Dengan ilmu juga kita dapat membezakan antara yang hak dan yang batil, yang baik dan yang buruk. Jadi insya-Allah sebelum kita mulakan, Umi boleh diminta untuk membacakan doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Terima kasih anak anda Nur Ni'mah Salihah. Kepada sahabat-sahabat Mihrab yang dikasihi sekalian, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pertemuan kita pada 21 Ramadan 1442 Hijrah pada pagi ini, tuan puan sekalian, semoga Allah memberkatinya. Jadi Ustazah tadi sempat tangkap Nur Ni'mah Salihah ni, teman Umi, ya, live pagi ni. Alhamdulillah dia pun tak banyak cerita. Alhamdulillah, jadi hari ni kami berdua, ya tuan puan sekalian. Baik, sahabat-sahabat sekalian, apa khabar? Puan Nusitah Jaafar, Puan Azlina binti Abu Bakar, ya, dan semua yang lain, Puan Mazni Halib. Alhamdulillah, terima kasih bersama-sama pada pagi ini. Ya, kepada puan-puan, lebih mudah kalau menekan butang, ya, notifikasi Facebook Ustazah supaya sentiasa mendapat makluman, ya, notis ketika mana kami live, ya, untuk memberikan sedikit sebanyak pengisian sebagai tazkirah dalam hidup kita, insya-Allah. Jadi hari ini kita doa dulu Kak Lang, ya. Masya-Allah pagi 21 Ramadan yang penuh keberkahan. Mari kita berdoa dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan ya Allah memustajabkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal muallimina wal muallimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram ya Badi'as samawati wal ardh wa ya muqallibal laili wan nahar wa ya Aziz wa ya Ghaffar wa ya Qawi wa ya Jabbar. Nas'aluka Allahumma an tataqabbala minna siyamana wa qiyamana في هذا الشهر العظيم شهر رمضان على ما كان منا فيه من تقصيرنا وتساهلنا. اللهم اجعله كفارة لما سبق من ذنوبنا وعصمة فيما بقى من أعمارنا وارزقنا أعمالا ترضى بها عنا. اللهم اجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا فيه من المردودين ولا من المغضوب عليهم ولا الضالين.
الضالين اللهم اجعلنا ممن أجزلت لهم ليلة القدر وجعلتها لهم خيرا من 1000 شهر مع عظيم الأجر وكريم الذخر وما كان فيه من بر وذكر وشكر فتقبله منا وأحسن قبولنا فيه وما كان منا من تفريط وتقصير وتطيع فتجاوز عنا بسعة حلمك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. Masya Allah, terima kasih Umi. Tadi Umi tu doa apa Umi tadi? Doa Ramadan, itu doa Ramadan dalam kitab ini, iaitu kitab doa Qiyamul Lail, ada doa untuk malam Lailatul Qadar, ada doa untuk Ramadan, ada banyak doa selawat pada Nabi SAW dan sebagainya. Jadi insya-Allah Umi cubalah baca doa-doa tu pada 10 hari akhir Ramadan ni, dan Umi cuba kongsikan dalam mihrab Ramadan doa-doa tersebut. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapat kemustajaban doa, insya-Allah. Amin. InsyaAllah, mudah-mudahan amin amin ya rabbal alamin. Jadi baik, sekarang insyaAllah Solihah akan membacakan sajak ataupun syair Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, seorang tokoh mazhab yang wafat pada tahun 204 Hijriah. Syair ini cukup menarik. Syair ini mengajak kita untuk berkelana lah ataupun merantau lah. Merantau ni untuk apa? Untuk mencari ilmu pengetahuan, untuk menimba pengalaman, dan juga untuk kita meramaikan kaum kerabat, merapatkan ukhuwah sesama kita, insya-Allah. Jadi Solihah bacakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum tu Solihah minta maaf lah kalau syair ni tak berbunyi syair. Solihah cuba sampaikan insya-Allah. ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغترب. Tidak ada tempat bagi orang yang berakal dan beradab untuk beristirahat. Tinggalkanlah tanah kelahiran dan berkelanalah. Safir tajir iwadan amman tufariquhu wansab fa inna ladhidhal aishi fin nasabi. Berkelanalah, maka engkau akan menemukan pengganti orang-orang yang engkau tinggalkan, dan berlelah-lelahlah kerana sesungguhnya nikmat hidup itu dapat dirasakan ketika berlelah-lelah. Inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduhu insaha taba wa illam yajri lam yatib. Sesungguhnya aku melihat air yang bergenang itu pasti akan rosak. Jika mengalir, maka air tersebut akan baik. Jika tidak, maka ia akan membusuk. Wal usdu laula firaqul ghabi maftarasat. Wassahmu laula firaqul qawsi lam yusibi. Dan singa, jika tidak keluar dari belantaranya, jika tidak keluar dari hutan, maka tak akan dapat menerkam mangsa. Anak panah pun, jika tidak keluar dari busurnya, maka tidak akan mencapai sasaran tembak. Wasyamsu law waqafat fil fulki daimatan lamallaha an-nasu min ujmin wa min arabi. Matahari apabila setempat sahaja, maka seluruh penduduk dunia akan merasakan kebosanan. Wattibru katturbi mulqan fi amakinihi wal'udu fi ardihi naw'un minal hatabi. Dan tanah yang mengandungi emas akan menjadi seperti tanah biasa jika ia tetap berdiam di tempatnya, yakni tidak berharga, berbeza jika ia dikelola menjadi emas. Dan kayu cendana akan bernilai seperti kayu biasa jika hanya terdiam di hutan sahaja. Jadi itulah syair Imam Syafi'i yang dapat Solihah kongsikan. Sedap sangat syair. Ya, satu syair masya-Allah subhanallah yang sangat indah. Bagaimana Imam Syafi'i menganjurkan kepada kita keutamaan berkelana, merantau, ya, keluar daripada daerah kita, keluar daripada negara kita, pergi jauh-jauh, ya, makan masa bertahun-tahun, pergilah mengembara. Atas nama apa? Untuk cari ilmu. Ya, atas nama untuk cari ilmu. Sahabat-sahabat sekalian, insya-Allah di sini nanti kita akan bermula, ya, untuk kita bicarakan tentang Ramadan di bumi Urdun.
Alhamdulillah sahabat-sahabat, ya, pada kesempatan kehidupan ustazah, alhamdulillah dapat mengembara. Tak pernah terfikir, ya. Rasanya macam kalau anak-anak Umi ada juga macam cakap kan, ya, pergilah Jordan kan, ya, ataupun ke negara-negara lain lah, ya, yang Umi pernah sebut kan, ya, pergi Madinah ke apa ke. Tapi masa Umi kanak-kanak dulu, masa Umi remaja dulu Kak Lang, ya, sahabat-sahabat, langsung tak terfikir dan mak abah tak pernah sebut pun. Ya, tak pernah sebut. Tapi yang ustazah ingatnya sahabat-sahabat, ibu dan ayah ustazah ni memang kuat sangat berdoa. Ya, mungkin boleh tanya anak-anak juga, anak-anak kenal Datuk dengan Wan ni kan, ya. Memang kalau tengok mak, kalau katalah tanyalah ustazah sekarang, apa di antara gambaran-gambaran yang terbayang kat kepala ustazah bila cakap pasal mak ataupun pasal abah? Memang kalau cakap pasal mak akan teringat aura mak tu dengan Al-Quran. Ya, aura mak tu dengan berdoa. Rasa tu nampak cara mak berdoa, tangan mak lebih tinggi daripada tangan mak tu kan, dia angkat tinggi sikit. Cara mak doa. Macam ni, dia tinggi atas sikit pada muka. Perasan sangat mak doa macam mendongak sikit. Ya, daripada dulu tengok mak berdoa. Abah berdoa, ada cara abah sendiri, ya. Abah bersimpuh. Jadi walaupun tak pernah terfikir, ustazah tak pernah terfikir nak pergi mengembara, nak pergi merantau, mak abah wallahualam tak tahulah mereka terfikir ke tidak. Tapi sampai saatnya qadarullah, ketentuan Allah, Allah mudahkan untuk ustazah mengembara mencari ilmu. Ayah ustazah, ya, sahabat-sahabat, tolong isikan borang, tolong buatkan karangan, sebab kena buat karangan bahasa Arab, kena hantar ke Kementerian Pelajaran ketika tu, baru nanti Kementerian Pelajaran panggil kita interview untuk pergi ke Jordan. Semua tu sebenarnya ayah ustazah buatkan, ya, mula-mula. Tapi bila dah nak interview, kita kena fahamkan betul lah, sebab kita akan ditanya dengan karangan yang kita buat. Ya, akhirnya Allah mudahkan sampai di bumi Urdun. Masya Allah, subhanallah, ya, bumi Jordan, ya, kita panggil Urdun dalam bahasa Arab. Ini adalah bumi Anbiya, tuan-puan sekalian. Kalau tanya ustazah, antara momen dalam hidup yang paling indah, ya, untuk pengetahuan Kak Lang juga, ya, yang paling indah, paling seronok, tak tahu nak cakap macam mana indah seronoknya, antaranya adalah ketika mana belajar di Jordan, tuan-puan sekalian. Ya, bila ustazah dapat pergi ke Jordan baru-baru ni, sebelum PKP lah, ya, ustazah singgah saja transit kat Jordan dekat Amman. Ya, ustazah belajar di Irbid, ya, di Yarmouk University. Jadi dapat pergi dekat Amman. Subhanallah, agaknya kerana kecintaan yang ada dalam hati terhadap tanah kita menuntut ilmu kan, ya. Bagi ustazah itu macam bumi di mana kita belajar mengenal Allah. Ya, siapalah masa sebelum tu main-main je Kak Lang, Umi ni pun, ya. Selalu kalau orang tanya masa sekolah menengah, nak menceritakan tentang diri kita ni, Umi akan pilih nak cakap happy go lucky. Entah apa bendanya happy go lucky pun tak tahu, tapi rasa macam nak menggambarkan yang kita ni jenis yang apa, riuh rendah lah, ya, jenis apa, yang ria ni, ya. Bukannya jenis yang skema ke, tak adalah, ya, warak-warak ni tak adalah, happy go lucky. Tapi subhanallah, bila cerita balik tadi kan, bila pergi transit kat sana, nak pergi tempat lain, transit kat sana dengan ustaz, setelah 23 tahun. Setelah 23 tahun, memang ustazah menangis. Dia pegang tangan ustaz kuat-kuat kan, dia kata, ya Allah bang, memang nak nangis je. Ustaz kata nangis je lah. Menangis, sebab apa ya Allah, terlalu banyak kenangan. Bukan kenangan bertemu dengan manusia, tuan-puan sekalian. Tapi di sana kita mendapat ilmu. Jadi subhanallah, dekat bumi Urdun tu, ya, ada beberapa kitab yang Umi sempat khatamkan kitab-kitab tu. Ya, belajar kat situ Kak Lang. Bulan Ramadan, tuan-puan sekalian, siang masa dulu kalau bulan Ramadan, terutamanya 10 akhir Ramadan, kelas dekat universiti macam ada tak ada je. Ya, kadang-kadang kita tanya dengan kita punya dengan pensyarah kan, cara bercakap tu pandailah, doktor, kelas lain tak ada tau, kelas kau je yang ada kan, kelas doktor je yang ada. Itu cara budak-budak bercakap lah, maknanya doktor kena faham lah
Doktor pun patut tangguh kelas jugalah. Ya, 10 akhir Ramadan, terutamanya hari yang ganjil, ya. Hari yang ganjil. Maknanya student ni sanggup. Engkau buatlah kelas ganti bila pun, ya. Maknanya tuan guru buatlah gantilah kelas bila pun sanggup. Sebab apa? Sebab gelombang fenomena 10 akhir Ramadan tu terlalu ketara siang dan malamnya, siang dan malamnya. Ya, Umi lanjutkan yang tadi. Waktu siang tuan puan sekalian, kebanyakan pelajar juga beristirahat dalam masjid. Dalam masjid jamiah, ya, masjid universiti. Ni kalau ada sahabat-sahabat ya daripada Jamiah Yarmouk Irbid ya, yang satu batch dengan Umi juga kan, mungkin teringat-ingat balik kenangan-kenangan tersebut dan tujuan dia, nanti saya beritahu apa tujuan dia, kita kenang balik benda yang pernah berlaku tu ya. Jadi sempatlah subhanallah tuan puan sekalian masa tu bila berehat-rehat, istirahat waktu siang di masjid jamiah, ya kita boleh untuk baca Quran dan kita boleh juga untuk baca buku kan, ya. Jadi ada 2 buah buku yang sangat memberikan pengaruh yang besar kepada ustazah tuan puan sekalian. Ustazah baca, ya, ustazah belajar masa dekat Jordan, dekat Yarmouk tu, bersama dengan kawan-kawan Arab. Ya, bersama dengan kawan-kawan Arab akan bawa rujuk kepada pensyarah-pensyarah mereka, ya, sebab ustazah adalah daripada Kuliatul Adab, ya, daripada Fakulti Sastra Bahasa Arab dan Kesusastraan, dihantar oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, ya, ketika itu. Jadi major ustazah adalah Kesusastraan Bahasa Arab, minor Syariah Islamiah. Dulu kan sampai tu rasa menangis, rasa kenapa aku ambil bahasa Arab, kenapa aku tak ambil syariah? Ya, rasa macam menyesalnya. Tapi subhanallah Kak Lang, percaturan Allah tu sentiasa terbaik. Ya, mendalami bahasa Arab bagi Umi adalah satu nikmat dalam hidup yang tak dapat nak digambarkan nikmat tu. Ya, kita boleh menekuni syariah Islamiah juga selepas itu. Tapi ilmu alat, ilmu bahasa ni dia kena betul-betul lah dapat skill dia, ya. Kena betul-betul belajar. Jadi 2 kitab tu sahabat-sahabat sekalian, ya, adalah pertama sekali adalah kitab Said Hawa Tarbiyatun Ruhiyah. Iaitu kitab pendidikan kejiwaan, kerohanian, Tarbiyatun Ruhiyah. Masya-Allah subhanallah, dan kitab tu ada kat rumah ni juga, ya. Tak tahu kenapa terlalu nikmat belajar Tarbiyatun Ruhiyah, mendidik jiwa, mendidik hati. Masa dekat Malaysia tak fikir pun tentang tu tuan puan sekalian. Masa anak dara, ya, masa yalah dekat Jordan pun anak dara juga ya. Masa umur 17 tahun ke bawah. Tak adalah fikir tentang apa bahawa kita ni ada elemen kejiwaan, kita nak bangunkan jiwa kita. Baca buku Tarbiyatun Ruhiyah, Masya Allah, lazatnya, sedapnya. Dan ustazah masih ingat bahawa ustazah juga tolong mengajar kepada adik-adik junior yang datang kemudiannya, ya, buat kelas dekat rumah mereka jemput, ustazah pilih. Ustazah kata, akak akan ajar, akan bawa kitab Tarbiyatun Ruhiyah, iaitu pendidikan kerohanian. Sambil kita nak bagi faham lagi, kita nak bagi jelas lagi, mana-mana tak faham, kita akan tanya pada sahabat Arab kita yang berguru, ya, dengan guru-guru yang muktabar lah guru-guru mereka ni, Masya Allah subhanallah. Dan kitab yang kedua sahabat-sahabat sekalian ialah Al-Mudzakirat fi Manazilis Siddiqin wal-Rabbaniyin. Itu kitab yang kedua. Apa dia? Apa konten kitab Al-Mudzakirat fi Manazilis Siddiqin wal-Rabbaniyin? Kontennya adalah tentang ingatan-ingatan. Ya, tentang huraian, tentang maqam orang-orang yang siddiq. Manazilis Siddiqin wal-Rabbaniyin, orang-orang yang rabbani. Ya, di mana di dalam itu dihuraikan tentang Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hikam Ibnu Athaillah, hikmah-hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari yang dijelaskan dari kacamata, ya, seorang ulama iaitu Said Hawa, tuan puan sekalian, dijelaskan tuan puan sekalian mengikut, maknanya menyesuaikan dengan keadaan, suasana pada hari itu. Pada hari itulah, sebab dah 20 tahun lebih kan, ya. Jadi Masya Allah subhanallah, terlalu indah, terlalu lazat. Jadi pada 10 akhir Ramadan, khususnya pada waktu siang, kita macam beristirahat dengan ilmu, beristirahat dengan Al-Quran, beristirahat dengan ukhuwah. Rasa teringat Kak Lang, ya, kerja kami ni, Masya Allah subhanallah, sebab masjid jamiah, masjid universiti tu dia 2 tingkat tuan puan. Yang kita muslimah ni di tingkat 2, di tingkat atas. Jadi kita akan turun kat tepi tangga tu untuk ambil wuduk.
Jadi seolah-olah itulah kehidupan kita waktu siang. Ya, kita iktikaf dekat masjid, ambil wuduk, naik balik. Ambil wuduk, naik balik. Ambil wuduk, naik balik. Ambil wuduk tu bukan kerana batal wuduk tuan-puan, tapi nak tajdid je. Nak perbaharui je wuduk supaya kesegaran kita dalam melihat ilmu, dalam membaca, kesegaran kita dalam membaca Al-Quran itu tidak susut walaupun pada siang kita berpuasa. Okey, tak rehat ke, tak tidur ke? Ya, tidur, tapi tidur dalam ukhuwah yang sangat manis. Sebab tu Kak Lang, Umi selalu cakap kan, pergilah Jordan. Ya, pergilah belajar kat Jordan. Tak erti nak cakap macam mana. Masya Allah, subhanallah, terlampau indah. Tidur pun siang hari tidur dalam ukhuwah yang manis. Baik dengan sahabat-sahabat Malaysia kita maupun dengan sahabat-sahabat Arab kita. Kita boleh tidur atas riba kawan, tuan-puan sekalian. Ingat lagi sahabat-sahabat yang bernama, sekarang dah ustazah belaka lah semua. Ustazah ni Aidal, ya. Boleh tidur tu. Tidur bersandar kat kawan, tidur atas riba kawan yang bernama Ni'mah. Ya, tidur atas riba. Maknanya apa? Sampai telinga kita mendengar kawan kita baca Quran. Masya Allah, sampai kita mendengar. Walaupun kita ambil peluang tidur, tapi kawan kita baca Quran, kawan kita zikir. Subhanallah tuan-puan. Kalau tak masakan setelah 23 tahun, ketika mana Ustazah pijak semula bumi Urdun tu, Ustazah menangis. Menangis sungguh. Kenapa? Sebab Allah Maha mengetahui. Aku bukan jumpa manusia, bukan jumpa Abi kat Jordan. Ya. Bukan jumpa suami kat Jordan, ya tuan-puan. Walaupun ya, itu sebahagian daripada takdirnya juga. Tapi sebenarnya bertemu dengan, kita boleh kata, aku bertemu dengan, seolah-olah macam bertemu dengan Allah macam tu. Tapi dalam maksud yang maknawi, ya tuan-puan, ya. Jangan salah faham. Ya. Seolah-olah kita mengetahui hakikat diri kita. Hakikat ketuhanan tuan-puan sekalian. Masya Allah, ia terlalu indah. Tadi Ustaz sebut, ya, muslimin muslimat sekalian, kenapa Ustaz kata, ya, saja nak bawa kita untuk melihat kepada momen dalam hidup. Baik, kita berada pada 10 akhir Ramadan. Kak Lang ada nak tambah ke? Nak mendengar. Nak mendengar. Maaf Kak Lang, Umi, sudahnya Umi ajak Kak Lang dengar je kan, ya. Temanlah Umi, ya, pagi ni. Kenapa kita nak ingatkan momen tu, 10 akhir Ramadan? Sebenarnya sahabat-sahabat, Allahumma salli ala Muhammad, kehidupan yang kita lalui ini adalah khazanah ilmu bagi kita. Kehidupan yang kalian tuan-puan sahabat-sahabat lalui adalah khazanah pengalaman, dan pengalaman adalah guru yang sangat berharga. Okey tuan-puan, masing-masing menjalani kehidupan yang berbeza-beza. Takdir kita tidak sama. Ya, mungkin tuan-puan belajar kat negara Eropah ataupun dekat Malaysia ataupun apa-apa sajalah tuan-puan. Tetapi subhanallah, masa lepas kita, takdir yang pernah kita jalani adalah perbendaharaan ilmu dan pengalaman dalam hidup kita. Pada 10 akhir Ramadan tuan-puan sekalian, Ustazah cuba mencari apa? Mencari mana dia daripada perbendaharaan ilmu dan pengalaman yang pernah aku lalui yang insya-Allah boleh memberikan tenaga dengan izin Allah, ya, menjadi wasilah yang memberikan persegaran kepada diriku untuk apa? Untuk tidak lemah semangat pada 10 akhir Ramadan. Itu maksud Ustazah. Sebab itu sedaya upaya tuan-puan sekalian, ingat balik. Kamu ingat tak 23 tahun dulu masa dekat Jordan, adakah kamu menghabiskan masa kamu dengan tidur? Tidak. Kamu ingat tak dulu masa dekat Jordan, apa kamu buat pada waktu malam? Bagaimana kamu pada waktu siang? Itu tujuannya tuan-puan sekalian. Untuk apa? Untuk menggegarkan diri, untuk mengejutkan hati. Jangan terlena. Jangan terlalai. Kamu pernah merasai nikmat dia. Kamu pernah rasai, ya Allah, sedapnya ya Allah memuji Engkau. Sedapnya ya Allah duduk sama-sama dengan kawan-kawan, iktikaf dalam masjid. Itu tujuan dia tuan-puan sekalian. Bahkan bukan saja untuk mengingat detik kita di Jordan ataupun detik kita di mana-mana tuan-puan, ya. Bahkan Ustazah cuba juga bawa diri, apa dia? Ingatkan macam mana lazatnya, indahnya saat kamu beribadah bila kamu pergi haji. Kamu ingat tak masa kamu berada di Arafah? Kamu ingat tak di Muzdalifah, di Mina, macam mana? Kamu tak fikir yang lain kan? Kamu fikir Allah saja. Ya, kamu fikir nak mentaati Allah saja. Itu tujuan dia tuan-puan sekalian. Bahkan subhanallah tuan-puan sekalian,
Ustazah cuba. Dan hari ni berkongsi dengan tuan puan sekalian. Ingatkan balik dulu masa nak pergi haji macam mana. Kita rasa macam tak ada makna kita pergi haji kalau kita masih memikul dosa-dosa kita. Lalu kita bertaubat betul-betul kepada Allah. Kita minta maaf dengan manusia kalau ada hak-haknya yang kita telah yang ialah tak kena pada hak-hak mereka. Ya, itu masih kita nak pergi haji. Tuan puan tengok macam mana kesungguhan kita membuang daripada fikiran kita, daripada hati kita benda-benda lain, tumpu. Kita nak ibadah pada Allah, kita nak berikan hati, pandangan, pendengaran, fikiran, semuanya nak fokus pada Allah. Ya, kita pernah melalui waktu tu. Kita pernah menikmati. Semua itu tuan puan tarik balik, ingat balik, bawa ke dalam 10 akhir Ramadan. Maknanya apa? Kamu tak nakkah menikmati? Bahkan mungkin lebih baik lagi yang kamu akan hayati, yang kamu akan kecapi, kelazatan, kemanisan, kamu ibadah pada Allah. Ya, kamu memuji Allah pada waktu malam. Kamu istirahat pada waktu siang dengan apa? Ya, dengan menjalankan amanah yang ada, yang kita kena tunaikan. Mungkin kita bekerja. Tapi dalam masa yang sama, perhalusi niat. Dalam masa yang sama, banyakkan istighfar. Dalam masa yang sama, banyakkan selawat. Jangan lupa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini tujuan dia tuan puan sekalian. Hari ini kita memilih tajuk Ramadan ya di bumi Urdun. Sebab ustazah nak tuan puan juga melihat dalam kehidupan tuan puan bila saat paling manis yang tuan puan pernah rasakan ketika mana Allah bawa, Allah pilih tuan puan sekalian untuk merasai kelazatan ibadah kepada Allah. Kelazatan berukhuwah kerana Allah. Kelazatan ya kita memberikan hidup kita, seluruh jiwa raga kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sebenarnya itulah fokus yang utama pada 10 akhir Ramadan ini. Jemput Kak Lang. Ada kot? Tak ada. Sila. Okay. Apa yang Kak Lang nak cakap ialah, maksudnya Umi nak cakap pada kita, waktu belajar ataupun waktu study ni adalah waktu yang paling berharga. Yes. Sebab bila kita menuntut ilmu ni, insya-Allah Allah akan tolong kita, Allah akan mudahkan untuk kita, dan kalau kita nak menuntut ilmu pun Allah akan mudahkan jalan kita ke syurga kan. Jadi Soleh apa nak cakap, antara adab seorang penuntut ilmu tu yang pertama kita kena bersabar. Bersabar dengan pelbagai ujian, rintangan ketika menuntut ilmu. Sebab menuntut ilmu ni of course dia menuntut kepada perjuangan, mujahadah, pengorbanan, dan pengorbanan yang dikeluarkan tu tak sedikit. Ada yang mengorbankan harta, masa, tenaga, fizikal dan mental. Tapi insya-Allah bila mana kita buat lillah, insya-Allah kita tidak akan lelah, dan Allah akan menilai sebagai ibadah di sisi Allah, dan Allah akan menaikkan maqam kita. Dan berbeza sebenarnya antara orang yang mengetahui dan tidak mengetahui. Sebab itulah bila kita menuntut ilmu, Allah sangat suka orang menuntut ilmu. Dan kita perlu jauhkan diri kita daripada malu yang tak bertempat. Contoh kan Umi, kalau kita cakap untuk realiti zaman sekarang lah kan, kalau waktu kelas mesti akan ada beberapa part yang kita tak faham. Tapi kadang-kadang kita malu nak bertanya. Jadi kat situlah yang Soleh belajar ada dua. Haya dengan khajal. Khajal ni adalah malu yang tak bertempat. Contoh malu dalam belajar. Kita tak tahu, tapi kita tak tanya sebab kita takut orang anggap kita lambat, anggap kita bodoh. Tapi sebenarnya baik kita tanya waktu itu je, kita dianggap bodoh 2 saat itu je daripada kita tak tahu selama-lamanya. Jadi dalam menuntut ilmu ni kita kena merendah diri dan menjaga adab dengan asatizah terutamanya. Laulal murabbi ma araftu rabbi. Sebab yang mengajar kita ialah guru-guru kita. Jadi kita perlulah ihtiram guru-guru kita, menghormati dan memuliakan guru-guru kita supaya apa yang kita belajar dapat kita hayati dan kita amalkan. Semoga barakah ilmu-ilmu yang disampaikan kepada kita insya-Allah. Jadi silakan Umi. Okey Kak Lang. Kasih bagi Umi rehat cakap kejap kan ya. Okey. Sahabat-sahabat sekalian, Ustazah nak bacakan surah Taubah ayat 122 ya. Bagaimana perlunya ada golongan yang merantau untuk mendalami ilmu, kemudian balik semula kepada masyarakat untuk mengajar masyarakat ilmu yang telah Allah ajarkan kepadanya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Dan tidak sepatutnya bagi orang yang beriman itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi daripada setiap golongan di kalangan mereka beberapa orang untuk memperdalami pengetahuan tentang agama dan supaya mereka dapat memberi peringatan kepada kaumnya apabila orang itu kembali kepada mereka. Mudah-mudahan mereka itu dapat menjaga diri mereka. Jadi ini memang ayat yang selalu masa kita kat Jordan tu selalu siapa berceramah je akan sebutlah ayat tu. Sebab nak menggambarkan mungkin kami inilah golongan yang Allah suruh merantau, suruh mengembara supaya belajar dan bila balik tunaikan amanah zakat ilmu. Apa dia? Sebarkan, sampaikan ya. Sahabat-sahabat sekalian, begitu juga sahabat-sahabat bila kita ingat balik kan ya momen yang kita kata dan Ustazah membawa contoh ya Ramadan di bumi Urdun. Bagaimana ketika mana Ramadan tuan-puan sekalian kita bercampur di antara guru dan murid. Dalam masjid di antara guru dan murid kita sama-sama hamba Allah tuan-puan sekalian ya dalam masjid sama-sama berdoa, sama-sama ibadah, sama-sama iktikaf. Dan memang malam di sana kalau pada 10 akhir Ramadan terang benderang macam boleh panggil macam Irbit Munawwar pun boleh. Macam Madinah Munawwarah kan ya. Irbit Munawwar, masya-Allah terang bercahaya-cahaya. Ya maknanya siang seperti malam tuan-puan sekalian. Malam seperti siang. Jadi kita tak terfikir, kita tak ada pun terfikir tentang tidur, tentang mengantuk. Tak ada. Sebab apa? Sebab dah dibuat keadaan tu macam siang. Subhanallah, ini apa yang Ustazah ingat. Kalau bagi sahabat-sahabat muslimah yang uzur yang period, yang tak boleh solat tuan-puan sekalian, maknanya dia tak puasa, tak solat dan tak boleh masuk masjid. Mereka semua Masya Allah Subhanallah duduk dekat pekarangan tempat ambil wuduk tu dan juga di tangga-tangga. Ya duduk kat tangga penuh. Sampai kan katalah kita qiyamul lail bersama dengan Imam Syekh Ma'mun Ash-Shimali. Imam baca doa. Sebenarnya Imam baca Quran pun Masya Allah ya. Yelah dah orang Arab kat situ orang faham lah apa yang Imam baca kan. Kita pun belajar kat situ pun insya-Allah faham juga sikit-sikit. Jadi semuanya memberikan makna pada hati kita. Contohnya tengah-tengah katalah habis dah 2 rakaat tahajud, lepas tu kita nak turun ambil wuduk contohnya ya tuan-puan nak memperbaharui wuduk. Kita kena melewati sahabat-sahabat yang uzur, yang period dekat tepi-tepi tangga penuh ni. Dan Masya Allah Subhanallah kita turun tu diorang kat tangan sini amin ya Rab Allahumma stajib du'aana ya Nur macam tu seronok sangat dia panggil orang Malaysia semua Nur je lah ya tak kisahlah siapa Nur dia kata. Jadi bila kita turun tu istajibillahumma du'aana ya Nur jadi kita ni kan senyum turun dan kita dapati juga ada kawan-kawan sahabat-sahabat tepi tangga tu yang sedang menangis teresak-esak, kawan dia sedang pujuk tak tahulah dia fikir dosa apa ke apa kan ya. Masya Allah Subhanallah kita tidak pernah keseorangan dalam mencari redha dan rahmat Allah. Ya sebab itu pada hari ini 10 akhir Ramadan kita mungkin seorang-seorang dalam bilik tuan-puan. Kita mungkin seorang-seorang je ataupun 2-3 orang je. Tapi ingat di dunia, di muka bumi yang luas ini tuan-puan sekalian, ada gerombolan, ada jamaah, ada ramai di luar sana, pencinta-pencinta Tuhan mereka. Perayu-perayu rahmat dan keampunan Allah. Ya tak boleh bayang, di serata dunia, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, mereka sedang menangis memohon keampunan Allah. Ya mereka sedang merayu untuk anak-anak mereka, keluarga mereka, keselamatan, cahaya, petunjuk, hidayah.
Takkan kita duk berperang dengan ngantuk tak ngantuk, ngantuk tak ngantuk, ngantuk tak ngantuk. Sebab tu kita kena fikir benda-benda seperti ini. Ingat tak dulu masa Kak Jordan, ini maknanya sekarang ni pun kalau Kak Jordan ni kawan-kawan kita yang 23 tahun dulu, ya entah sedang menangis sekarang ni, entah sedang berzikir, entah sedang bertasbih. Takkan kita nak terkeluar daripada kumpulan tu. Takkan kita nak jadi yang, tak apalah kita pilih kumpulan yang naum lah. Ya, kumpulan ahlun naum, ahlun niam, ya ahli tidur. Pasti tidak kan sahabat-sahabat. Sebab itu sedaya upaya ingat balik. Sebab apa? Sebab hari itu semua yang kita pernah lalui dalam hidup, sekali lagi saya katakan, perbendaharaan ilmu dan pengalaman kita. Ya, benda itu subhanallah boleh menjadi ibrah kepada diri kita sendiri. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, bila Zah menyebut tentang bumi Urdun ya, yang tadi anak Zah pun kata kita nak fokus juga kepada bagaimana untuk memberikan perhatian mencari ilmu ya. Jadi 10 akhir Ramadan antara pengisian yang terbaik juga tuan-puan sekalian ialah yang berkait dengan ilmu. Sama ada menyampaikan, sama ada mendapatkan, mendengar ataupun mengongsikan. Ya, berkongsi ilmu tersebut dengan apa cara pun tuan-puan sekalian. Asalkan insya-Allah ya dengan niat yang baik ya, dan kemudian insya-Allah ilmu yang baik, dan kemudian dengan harapan orang lain juga mengambil manfaat ya daripada perkongsian tersebut. Semoga Allah jagalah niat kita tu supaya tidak ya tergelincir. Jadi bila sebut tentang ilmu ya tuan-puan sekalian, ustazah nak luah satu perkara lah ya. Pada zaman ustazah dulu masa dekat Jordan, teknologi belum secanggih hari ini. Jadi kami tak ada handphone tuan-puan sekalian, ya, tak ada handphone. Sebab tu gambar pun tak banyak. Sempatlah kirim kat kawan-kawan yang pergi ke Mesir, pergi ke Saudi untuk belikan kamera harga kalau tak silap dalam 300 USD rasanya macam itulah ya. Umi tak ingat lah Umi ada kirim ke tak. Tapi Umi adalah ambil gambar, 2-3 gambar kat tepi bunga ros adalah. Tapi sikit sangat, ada tak gambar kan. Tapi sikit sangat sebab teknologi bukan seperti hari ini. Jadi tuan-puan boleh bayangkan bagaimana ustazah menanggung rasa rindu. Rasa rindu pada sahabat-sahabat Arab ya, yang ustazah dulu masa tahun last duduk dengan orang Arab je. Ya, keluar daripada rumah dengan pelajar Malaysia, bukan keluar tak baik ya, keluar baik-baik je kan ya. Keluar tak ada masalah, keluar untuk saja je nak duduk dengan rakan Arab. Ya, tapi Sabtu Ahad selalu baliklah rumah kawan-kawan sahabat Malaysia ya. Jadi manalah pergi kawan-kawan Arab kita tu, Zainab, Ni'mah ya, Hayya, dan banyak lagi lah, Tasnim. Kita tak ada nombor dia tuan-puan sekalian. Ustazah disantuni oleh pensyarah-pensyarah. Antaranya pensyarah yang baik sangat dengan ustazah adalah Dr. Hamid Kasab. Dr. Hamid Kasab ni selalu pelajar Malaysia kata dia syadid. Tapi qadarallah tuan-puan, ustazah bertemu dengan mak dia dekat ladang gandum. Ladang gandum rasanya lah ya. Ada gambar dengan mak dia. Kita takut nak ambil dengan Dr. Hamid Kasab. Maknanya boleh fail lah kita ambil dengan dia. Subjek tu. Orang kata dia tak heran orang Malaysia ni. Ya. Tapi subhanallah, Allah nak tolong, ustazah terjumpa dengan seorang tua dalam ladang gandum. Ustazah siapa dia? Rupa-rupanya dia adalah mak kepada Dr. Hamid Kasab. Rasa betul dah nama tu ya, Dr. Hamid Kasab. Jadi ustazah memang bila orang tu kata anak saya pensyarah dekat sana, siapa Dr. Hamid Kasab, tergolek rasa dengar. Cepat-cepat dia cari kamera apa semua, ambil gambar momen tu, dan cara ustazah pergi jumpa Dr. Hamid Kasab, takut padahal, tunjuk, doktor kau kenal tak ni siapa? Lepas tu dia kata, mak aku, dia cakap, mak aku bila kau jumpa? Dekat situlah tuan-puan sekalian jadi baik tuan-puan. Itu untuk membina hubungan. Itu pun cara skill ya untuk bina hubungan dengan guru kan. Jadi baik. Lepas tu Dr. Hamid Kasab kata mak dia memang suka dengan orang Malaysia. Ustazah dalam subjek Dr. Hamid Kasab, tak tahulah, A+ lah kiranya. A. Orang pun heran. Macam mana boleh A ya? Sebenarnya ada rahsia di sebalik tu. Kita baik dengan mak dia ya. Sahabat-sahabat sekalian, tapi semua tu tak ada nombor dah. Tak dapat dihubungi dah. Masya Allah rindunya. 10 akhir Ramadan, ustazah ingatkan balik guru-guru tu. Tuan-puan, kita tidak akan berada di sini tuan-puan, kecuali Allah jadikan alhamdulillah antara wasilahnya adalah kerana guru-guru kita.
Jangan kita rasa, ya, oh, alah guru sekolah rendah je pun, guru sekolah tadika je pun. Yes, langsung kita tak kenang guru-guru tu. Tuan puan, guru sekolah tadika ustazah namanya Cikgu Asmaradana. Bangga nyebut nama sebab namanya pelik, Asmaradana dengan Cikgu Zaitun, 2 orang. Ya, alhamdulillah. Umi sebut nama mereka dalam doa-doa Umi. Wahai Allah, aku tak tahu kat mana Cikgu Zaitun. Aku tak tahu ya Allah kat mana Cikgu Asmaradana. Ya Allah, mudah-mudahan kau angkatlah darjat mereka. Kau berilah taufik dan hidayah kepada mereka. Sebab apa? Sebab kena huruf dulu. Alhamdulillah, dengan wasilah, ya, dengan wasilah dengan izin Allah, mereka berdua. Sahabat-sahabat sekalian, ya, ini untuk menghidupkan. Kalau tak kita ngantuk nanti malam-malam. Betul tak Kak Lang? Tapi kalau kita berfikir, hilanglah ngantuk tu. Fikir siapa nama cikgu lah, cikgu matematik nama apa. Siapa nama? Nama cikgu matematik Umi, Cikgu Zainab. Cikgu Zainab pernah lah cubit Umi dulu, Umi ingat lagi, ya. Pernah cubit sebab Umi tak beratur. Tapi sampai hari ni Umi ingat. Umi ingat dia. Sahabat-sahabat, ada satu perkara, ya. Sebenarnya ustazah pun tak adalah macam teringat sangat benda ni, tapi ada perkara yang menjadi iktibar kepada ustazah. Iaitu cerita dia macam ni. Masa tu ustazah, ni baru lagi dekat majlis Allahumma salli ala Muhammad, majlis persediaan pelajar-pelajar untuk minta ingatlah majlis tu nama apa sebenarnya, tapi majlis di Madinatul Huffaz, ya, di sekolah ustazah Tahfiz Madinatul Huffaz dengan para pelajar. Oh, majlis macam apa ni, penghargaan, apresiasi. Majlis apresiasi pelajar. Okey. Jadi dalam majlis tu yang berucap 3 orang, pengetua, penasihat dengan pengerusi. Jadi pengetua dah berucap dah, lepas tu yang berucap penasihat ustazah, lepas tu pengerusi tahfiz adalah Dr. Azhar. Okey. Lepas ustazah memberikan ucapan, sebenarnya ustazah pun tak terlalu bersedia dengan ucapan tu, tak prepare. Lepas tu Dr. Azhar pun nak bagi ucapan. Dia macam ni tuan-puan, bila kita ni serumah kan, ya, suami isteri, jadi kita tu tak adalah mengambil perhatian sangat dengan ucapan pasangan kita dalam majlis, ya. Sama juga, mungkin bagi Dr. Azhar pun dah boleh agak dah Ustazah akan cakap apa. Ustazah pun macam boleh agak Dr. Azhar akan cakap apa. Tapi subhanallah, pada hari itu tuan-puan sekalian, apa yang Dr. Azhar sebut benar-benar menjadi satu perkara yang makan dalam pada diri ustazah, sahabat-sahabat sekalian. Sederhana je ucapan Dr. Azhar. Dr. Azhar bercerita tentang perasaan dia ketika mana pelajar-pelajar nak ambil SPM. Jadi cerita dia macam ni, ya. Dr. Azhar beritahu, dia kata dalam grup ibu bapa, ya, dalam grup ibu bapa untuk pelajar-pelajar yang nak ambil SPM, Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz. Dalam keadaan kita sebagai penasihat dan pengurusi tahu macam mana, Masya Allah, luar biasanya guru-guru memberikan komitmen untuk pelajar-pelajar tu ambil SPM. Sebab tuan-puan, kita lama PKP, kuliah online saja. Jadi bila masuk semula ke sekolah secara fizikal, guru-guru ni sampai ibarat kata macam bergaduh kerana nak cari waktu untuk buat kelas tambahan. Berebut kelas. Saya nak buat kelas matematik, saya nak buat kelas sains. Ibarat, dia tak bergaduh betul lah, ni ibarat je. Maknanya berebut. Tak kira siang, tak kira malam. Ya, kami ni di pihak pengerusi dengan penasihat ni sampai berfikir macam manalah cara kita nak hargai guru-guru yang memberikan komitmen yang begitu baik. Di pihak ustazah dengan ustaz, kalau dalam grup kami pula dengan guru-guru, berkali-kali terima kasih, ya, sebab antara salah seorang daripada murid kat situ pun anak kami juga nak ambil SPM. Tapi kata Dr. Azhar, bila tengok dalam grup parent ketika itu, grup tu senyap je. Padahal esok tu nak SPM. Grup tu senyap, ya. Ini satu iktibar kepada kita semualah, sebab ustazah pun merupakan parent juga, ya, dalam grup tu. Jadi Dr. Azhar kata, tak tahu kenapa hati dia rasa sebab sangat. Hati dia rasa sebab. Dia rasa kalau dia tak cakap, dia rasa tak boleh. Dia kena cakap juga.
Lalu dia pun melontarkanlah ya pada beberapa orang ibu bapa lah dalam grup tu. Dia lontarkan, dia kata apa? Senyap je grup ni kan. Esok anak kita nak SPM dah. Sebab dalam grup tu ada guru-guru juga dalam grup tu. Ya, jadi ustaz kata kalaulah ada ibu bapa yang nak menyampaikan penghargaan pada guru-guru, nak terima kasih ke, nak apa ke, silalah. Ya, silalah. Nanti ustaz forward kalau guru tu tak ada dalam grup ni. Bahkan dalam grup ni ada ramai lagi guru-guru. Ya, manalah tahu sebenarnya hanya pada detik kita menghargai guru anak kita lah, di situlah menyempurnakan keberkatannya. Di situlah menyempurnakan kejayaannya. Siapa tahu? Ya, bukan pada soal 2 tahun belajar, sungkuk sangka orang kata penat lelah tu. Tengok-tengok yang Allah nak jamin kesempurnaan pada keberkatan tu ialah pada apa? Pada detik seorang mak ayah menghargai guru anak-anak dia. Ya, pada detik seorang mak ayah memohon maaf bagi pihak mak ayah dia, bagi pihak anak-anak dia. Kalau anak-anak dia ada berkasar dengan guru, melukakan hati guru, manalah tahu itulah yang menjadi penyempurna kepada barakah, penyempurna kepada kejayaan. Itu yang Dr. Azhar sebut dalam ucapan dia. Kata ustaz, lepas pada tu ramailah yang terima kasih ustaz, terima kasih gini-gini. Dia bukan soal kita nak penghargaan tuan-puan sekalian. Ya, guru-guru tu tak minta dihargai pun, tapi ini kita bercakap sebab kita tengok macam mana guru punya komitmen. Ya, siapalah sikit guru tu. Sebenarnya bila ustazah mendengar tu tuan-puan sekalian, sebenarnya ustazah bukan fikir tentang masalah yang tadi tu. Ya, tak apa, yang tu settle dah. Itu hanya satu teguran biasa dalam kehidupan. Tapi ustazah rasa itulah teguran Allah kepada ustazah sendiri tuan-puan. Dalam usia 47 tahun, berapa ramai guru yang saya dah jumpa. Ya, mana guru-guru tu? Kita pernah tak pergi ziarah balik guru-guru tersebut? Kita pernah tak berusaha untuk cari balik guru-guru tersebut? Dan macam mana doa kita kepada guru-guru tu? Masya Allah, waktu tu terasa tuan-puan, wahai Allah, aku selalu minta barakah ilmu. Aku selalu berharap ilman nafi'ah. Ya, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kau berkati. Tapi tengok dalam kehidupanku, aku seolah-olah hanya memberikan 30% sahaja perhatian kepada guru-guru yang pernah mengajar kita. Ya, jadi pada hari tu sahabat-sahabat sekalian, memang ustazah letakkan satu niat dan azam, ya Allah ya Tuhan, mudahkanlah. Aku nak cubalah ya Allah sebelum aku meninggal dunia, aku nak jejak baliklah guru-guru tu. Ya, sebahagian yang ustazah jejaki dah meninggal dunia dah guru-guru tu tuan-puan sekalian. Ya, mereka mungkin dapat tengok anak murid mereka di TV. Ya, tengok anak murid mereka baca di mana-mana, orang beritahu, dan mungkin hati mereka akan berkata, anak murid saya dulu tu, pelajar saya dulu tu belajar balarah dengan saya tu, dulu belajar nusus. Tapi macam rasa tak ada makna kan? Sebab apa? Sebab tak pernah disantuni kembali oleh anak murid tu. Ya, macam jauh sangat dah, macam luas sangat dalam Malaysia ni, sampai tak tercari guru-guru kita. Pada waktu tu tuan-puan sekalian, memang ustazah rasa dimuhasabah tuan-puan terhadap diri kita, di mana letaknya guru dalam kehidupan kita. Kita jangan perasan kita hebat sangat ke apa benda, tapi guru kita dalam diam tuan-puan sekalian, dalam diam guru kita makan hati. Ustazah cakap ni sebab ustazah juga seorang guru. Bila anak-anak murid kita datang untuk ambil keputusan SPM saja, ini sebagai contoh ya tuan-puan, untuk ambil keputusan SPM, maknanya dia dah keluar dululah kan, macam Kak Lang itu kan. Dia dah keluar dulu beberapa bulan, lepas tu datang balik untuk ambil keputusan SPM. Andai katalah keputusan dia baik ke tak baik, dan ramai-ramai tu baik belaka keputusan, tapi dia tidak berusaha untuk cari guru dia. Yang guru tu ada kat bangunan sekolah je. Bukan guru tu kat London, bukan guru tu kat New York. Mesti ada kat bangunan sekolah tu. Tapi dia tak berusaha nak cari. Tiba-tiba, ini ustazah dengar, Umi dengar sendiri Kak Lang, macam mana salah seorang daripada ustaz tu, sebab Umi ada kat situ, ustaz tu tanya, mana nama sekian-sekian tadi? Oh, dia dah balik dah. Nampak tak? Ustaz tu, dia turun daripada tingkat berapa dah, tingkat 3 ke tingkat 4 ke, nak jumpa pelajar dia, nak ucap tahniah pada pelajar dia. Pelajar dah balik. Ini perhatian Kak Lang. Perhatian, Umi yang berada kat situ, Umi terasa lukanya hati ustaz tu. Umi terasa. Sampai Umi kata, ya Allah ya Tuhan, kalau begitu apa yang kita telah lakukan pada guru-guru kita? Apa yang kita dah buat pada guru-guru kita? Entah-entah guru kita melihat kita tuan-puan. Ya, tapi dia terasa apa? Tak besar mana pun jasa saya pada anak murid tu.
tu. Dia tak ingat pun, dia tak hubungi pun, salam pun tak ada, berkirim salam pun tak sampai. Ya, bayangkan tuan-puan, kita nak menyempurnakan barakah ilmu kita, tapi guru-guru kita berasa hati. Ya, guru-guru kita jauh hati dengan kita, sama ada secara sengaja ataupun tak sengaja. Maksudnya apa? Masya Allah besarnya. Ya, ingatan Allah kepada kita. Ya, kita bicarakan tentang bumi di mana ustazah belajar, di Urdun tuan-puan sekalian. Tapi sebenarnya inilah yang kita nak hidupkan 10 akhir Ramadan kita. Doa kita tu merata dan meluas. Jangan lupakan guru-guru kita yang mengajar kita kenal huruf, yang mengajar kita kenal benda tuan-puan sekalian. Apatah lagi guru yang mengajar kita mengenal Allah, ya, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kedekut doa kita, ingatkan ya doa. Sehabis daya ingat balik Cikgu Ishak, cikgu muzik kita. Nama cikgu muzik ya, Cikgu Ishak. Semua tu dah arwah dah. Ustaz Abdul Rahman, Ustaz Yusof, ya, Ustaz Allahumma salli ala Ustaz Luqman, Ustazah Khairah. Ya, ramailah masya-Allah tuan-puan ya. Cikgu Kamaruzaman, Ustazah Hashimah. Subhanallah, subhanallah. Kita buat tak reti je, buat lupa je tuan-puan. Sekarang 10 akhir Ramadan, angkat tangan kita. Wahai Allah, kepada guru-guruku ya Allah, ya. Sampai boleh senyum, kita boleh senyum masa doa. Sebab apa? Ingat pula lah kita dengan Cikgu Hashim, Ustazah Hashimah macam mana, ya. Kat mana mereka ya Allah? Kita tak tahu jawapan. Tapi yang kita mohon adalah kesemua mereka berada dalam jagaan Engkau ya Allah. Ya, berada dalam rahmat Engkau ya Allah. Limpahilah. Sebab apa? Sebab mereka lah menjadi jalan wasilah kita berada di sini pada hari ini. Kita dapat mengenal Allah Azza wa Jalla. Kita dapat cari ilmu. Jadi tuan-puan sekalian, ya, lama dah kita ni, dah patut berhenti dah, ya. Jadi Ramadan di bumi Urdun tuan-puan sekalian, kita bawa dalam Ramadan kita pada hari ini, membawa kita kepada kemanisan mencari ilmu, menghargai seorang guru ataupun guru yang lebih ramai lagi, ya, dan semuanya menghidupkan kenangan kita, so kita boleh hambat perasaan mengantuk tu lari daripada kita, ya, segar sangat. Kenapa? Sebab kita rasa seolah-olah macam 10 hari ni terlalu pack, ya, untuk kita doakan sana, doa ke situ, doa macam-macam, doa begitu begini, ya, dan kita sentiasa berharap agar ibadah yang kita lakukan ini adalah jariah juga kepada guru-guru kita insya-Allah. Subhanallah tuan-puan, kalau demikianlah kita mengaitkan amal soleh kita ni jadi jariah mak bapak, jadi jariah guru-guru, jadi masya-Allah, ya, itu seumpama satu sistem sokongan, ya, yang nak memberikan aura yang terbaik, energi yang terbaik kepada kita, tenaga daripada Allah pastinya kepada kita untuk kita dapat memakmurkan, menghidupkan siang dan malam, ya, 10 akhir Ramadan dengan sebaik-baiknya insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, masa tidak mengizinkan kita berhenti setakat ini. Silakan Kak Lang buat penutup, ya, seminit. Masya Allah, terima kasih Umi atas perkongsian yang sungguh menyentuh hati sebenarnya. Kita pada hari ini adalah tak lain tak bukan kerana doa yang utama ni ialah doa ibu bapa kita. Doa ibu bapa kita, doa asatizah, doa keluarga kita. Jadi kalau satu masa Allah menganugerahkan kita untuk ada pada satu level, jangan kita lupa mereka-mereka yang mendoakan kita. Kita kena macam apa? Jadi macam padi. Semakin berisi semakin tunduk. Jadi menghargai guru ni sebenarnya dia menyempurnakan barakah. Dan antara yang kita boleh lakukan ialah dengan menziarahi guru. Contoh kita dah lepas daripada sekolah tu, mungkin kita boleh ada waktu yang free nanti kita ziarah mereka, tanya khabar. Mungkin ada yang dah pencen ke apa ke, itu lain lah. Tapi kita cuba santuni mereka, ataupun mungkin kita boleh infakkan sesuatu untuk sekolah tu, kerana kita dapat banyak sangat manfaat daripada sekolah tu kan. Mungkin kita bukan hanya dapat A, B, C, D, E, kita dapat macam-macam ilmu daripada situ. Kita dapat ilmu matematik, ilmu sejarah, ilmu bahasa Melayu, English, AdMed, semua yang ilmu yang kalau kita tak belajar ke tempat tu kita akan dapat. Jadi kita perlulah menziarahi guru. Dan yang kedua ialah meminta doa. Waktu kita menziarahi guru tu, kita minta doa-doa mereka, kerana mereka ni sebenarnya kalau kita tak minta doa kepada mereka pun, insya-Allah mereka akan doakan kita. Tapi adabnya mintalah doa kepada mereka, sebab insya-Allah bila kita minta doa kepada mereka, mereka lagi kuat mendoakan kita, insya-Allah. Jadi okey.
Sahabat-sahabat sekalian, pada pagi 21 Ramadan, Ustazah mengajak sahabat-sahabat untuk memberikan dengan seikhlas hati infak Ramadan untuk pembangunan fasa 2 Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat, Nur Ni'mah Salihah ni adalah graduan Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz yang sekarang menyambung pengajian di IRK, Universiti Islam Antarabangsa tahun yang pertama. Lepasan tahfiz ustazah je. Tapi alhamdulillah bolehlah masuk universiti juga. Alhamdulillah boleh jugalah bergelar hafizah khatam hafazan 30 juzuk. Jadi silakan tuan-puan sekalian memberikan sumbangan pada 21 Ramadan ini, dan kepada sahabat-sahabat sekalian jangan lupa untuk tekan notifikasi di Facebook page ustazah untuk mendapat mendapat notis, mendapat makluman setiap kali kami keluar bersiaran. Kalau tak nanti tak tahu. Jadi silakan tekan butang notifikasi, so bila kami bersiaran, insya-Allah kami akan sapa tuan-puan. Manalah tahu apa yang kami kongsikan pada hari itu mungkin sesuatu yang berharga juga ataupun sesuatu yang boleh dimanfaatkan insya-Allah. Jadi kita tangguhkan pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama kita membaca tasbih kafarah dan suratul As. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang beriman dan budiman, ahlan wa sahlan. Marilah kita sama-sama menyaksikan pembangunan di Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz di Gombak pada fasa yang kedua ini, di mana pembangunan ini sedang disiapkan oleh kurang lebih hampir 40 orang pekerja dengan berbagai-bagai pecahan kerja masing-masing. Ada yang buat simin, bancuh simin, ada yang sedang betulkan besi, ada yang buat wiring, ada yang plaster, ada yang sedang renderkan bilik air. Jadi berbagai-bagai apa yang mereka lakukan ini. Maka Ustaz sebenarnya ingin sangat daripada tuan-tuan dan puan-puan sesiapa yang berkelapangan, Ustaz mengalu-alukan kehadiran semua tuan-puan untuk datang melawat Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz, wa imma pada fasa yang pertama, wa imma pada fasa yang kedua yang ada di Gombak ini. Kerana apa? Kerana saya yakin tuan-puan juga telah memberikan sumbangan kepada pembangunan Madinatul Huffaz dan nampak ladang amal tuan-puan masing-masing kat sini. Oh, ini tahfiz fasa pertama. Oh, ini tahfiz fasa yang kedua yang sedang dibina. Aku ada infak di sini RM50, RM100, RM1000, RM5000, RM10000. Maka diharap inilah dia ladang amal kita di akhirat kelak. Jadi tuan-puan, sempena dengan bulan Ramadan Al-Mubarak ini, maka Ustaz memohon sangat-sangat, marilah kita memberikan sumbangan infak, sedekah, zakat, jariah kepada pembangunan Madinatul Huffaz dan tolong sebarluaskan kepada rakan-rakan yang lain. InsyaAllah di sini bakal menempatkan pada fasa yang kedua ini 400 orang pelajar lengkap dengan asrama daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Kemudian ada lagi 3 kelas yang kita peruntukkan tambahan untuk fast track SPM. Jadi insya-Allah marilah sama-sama kita bergerak untuk kita mencetak anak-anak muda menghafaz Al-Quranul Karim 30 juzuk, cemerlang dalam akademik, cemerlang dalam subjek diniyah dan mantap kepimpinannya biiznillah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang beriman dan budiman, ahlan wa sahlan. Marilah kita sama-sama menyaksikan pembangunan di Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz di Gombak pada fasa yang kedua ini, di mana pembangunan ini sedang disiapkan oleh kurang lebih hampir 40 orang pekerja dengan berbagai-bagai pecahan kerja masing-masing. Ada yang buat simin, bancuh simin, ada yang sedang betulkan besi, ada yang buat wiring, ada yang plaster, ada yang sedang renderkan bilik air. Jadi berbagai-bagai apa yang mereka lakukan ini. Maka Ustaz sebenarnya ingin sangat daripada tuan-tuan dan puan-puan sesiapa yang berkelapangan,
Ustaz mengalu-alukan kehadiran semua tuan-puan untuk datang melawat Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz, wa imma pada fasa yang pertama, wa imma pada fasa yang kedua yang ada di Gombak ini. Kerana apa? Kerana Ustaz yakin tuan-puan juga telah memberikan sumbangan kepada pembangunan Madinatul Hufaz dan nampak ladang amal tuan-puan masing-masing kat sini. Oh, ini tahfiz fasa pertama. Oh, ini tahfiz fasa yang kedua yang sedang dibina. Aku ada infak di sini RM50, RM100, RM1000, RM5000, RM10000. Maka diharap inilah dia ladang amal kita di akhirat kelak. Jadi tuan-puan, sempena dengan bulan Ramadan Al-Mubarak ini, maka Ustaz memohon sangat-sangat, marilah kita memberikan sumbangan infak, sedekah, zakat, jariah kepada pembangunan Madinatul Hufaz dan tolong sebarluaskan kepada rakan-rakan yang lain. InsyaAllah di sini bakal menempatkan pada fasa yang kedua ini 400 orang pelajar lengkap dengan asrama daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Kemudian ada lagi 3 kelas yang kita peruntukkan tambahan untuk fast track SPM. Jadi insya-Allah marilah sama-sama kita bergerak untuk kita mencetak anak-anak muda menghafaz Al-Quranul Karim 30 juzuk, cemerlang dalam akademik, cemerlang dalam subjek diniyah dan mantap kepimpinannya biiznillah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimi. Air matamu mengalir laju, belum membasah tubuh dan baju. Jihadmu sehabis usia tenaga, belum jua puas hingga umat di syurga. Ujian rataan jiwamu, memilih bersama fuqara masakin. Nikmat dunia kau sungguh berpada, wahai insan mulia ya Rasulullah. Allah yang Maha Esa, yang wujud ada, tidak mensiakan segalanya. Kau bersembah karenanya, disambut semua dengan puji-pujian. Allah yang Maha Kuasa, tak dibiarkan dirimu dihina. Kau dimuliakan sebagai kekasih Allah yang Maha mencintai. Allah yang Maha Esa, yang wujud ada, tidak mensiakan segalanya. Kau bersembah karenanya, disambut semua dengan puji-pujian. Allah yang
biarkan dirimu dihina, kau dimuliakan sebagai kekasih Allah yang Maha mencintai. Allah memi'rajkanmu melihat nur yang mulia. Allah memi'rajmu melihat syurga dan kenikmatannya. Allah memi'rajmu menitip hadiah seorang. Allah memi'rajmu merawat duka, meneguhkan jiwa.